Itu dia, kita mendengar sebahagian daripada suara rakyat Malaysia. Rata-rata mereka mengatakan bahawa perlunya ada semakan semula latar belakang organisasi sama ada ia wujud atau tidak. Mereka lebih selesa melalui NGO yang telah dikenali daripada individu yang datang untuk membantu dan memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Baik, kita akan terus berbincang berkenaan dengan topik ini, bagaimana adanya penipuan terhadap sumbangan mangsa banjir kepada mereka yang terlibat. Jadi ini kita nak bersama dengan Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, merupakan Ketua Polis Pahang yang berada di Pahang sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faria. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami pagi ini di pejabat ya. Ya, di bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang. Baik. Datuk Seri, sebelum kita menjurus kepada topik perbincangan kita, mungkin kita boleh dapatkan juga Datuk Seri berkenaan dengan perkembangan keadaan banjir di negeri Pahang sekarang ini. Bagaimana keadaannya sekarang? Ya, Faria, untuk makluman para pendengar MHI pada pagi ini, mangsa sebenar yang dipindahkan ke PPS di seluruh negeri Pahang di sebelah daerah negeri Pahang asalnya adalah berjumlah 45,000 orang lebih. Tetapi mangsa-mangsa ini telah pulang seramai 25,000 orang yang masih tinggal di pusat pemindahan sementara seramai lebih kurang 20,000 orang. Jadi ini makin lama kita mengharapkan, kita berdoa agar situasi banjir lama-kelamaan akan dapat diturunkan kadar banjirnya dan mereka-mereka mangsa-mangsa ini boleh pulang ke rumah mereka masing-masing. Datuk Seri, bila kita bercakap berkenaan dengan, kita tahu bahawa masa-masa banjir ini bila dah ada yang pulang tu kan, perlunya nak bersihkan rumah kan, dengan harta bendanya yang telah hilang dan sebagainya. Tapi ada juga rupanya sebahagian ataupun segelintir mereka ini yang mengambil peluang dan juga ruang yang ada, konon-kononnya nak membantu Datuk Seri tapi sebenarnya mereka ini menipu dengan cara sebegitu, konon-kononnya nak bagi sumbangan. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan kepada kami bagaimana kes yang telah dilaporkan setakat ini berkenaan dengan skam ni. Ya, insya-Allah Fariha. Macam diberitahu awal tadi sistem kesihatan kita telah tenat. Di sini jangan tenatkan perasaan mangsa-mangsa banjir yang telah mengalami banyak kerugian semasa mereka dipindahkan. Kita telah mendapat maklumat-maklumat seperti mana mangsa banjir sebelum ini tahun-tahun lepas ada sindiket-sindiket yang telah bergerak ke lapangan untuk tujuan asalnya membanci kerosakan-kerosakan yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir ini, dan mereka akan mengambil berapa kerugian yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir. Tetapi mereka telah menasihatkan pula mangsa-mangsa banjir ini membayar wang pendahuluan RM1,000, RM2,000 untuk membaiki keseluruhan rumah mereka yang terjejas dengan banjir. Jadi ingin saya nasihatkan kepada orang di luar, asnya mangsa-mangsa banjir ini agar berhati-hati bila didatangi oleh sindiket-sindiket yang menyamar sebagai NGO yang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Selain daripada itu, Fariha, ada juga melalui Facebook, laman web yang meminta orang ramai untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang ingin diberi kepada mangsa-mangsa banjir ini. Di sini juga saya ingin menasihatkan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin membantu dan bersimpati kepada mangsa-mangsa banjir ini, rujuklah kepada pihak-pihak berkuasa, khasnya Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Pusat Kawalan Banjir PKOB di daerah-daerah di seluruh negeri Pahang yang boleh memberi maklumat-maklumat terkini di mana saluran-saluran sumbangan ini boleh disalurkan dan boleh diperolehi terus oleh mangsa-mangsa banjir ini. Jadi ada dua pihak, satu pihak yang menjadi mangsa yang boleh menerima bantuan-bantuan tanpa ditipu oleh sindiket-sindiket atau scam-scam. Satu pihak lagi yang bermurah hati untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir agar kedua-duanya dipanggil pada win-win situation, masing-masing mendapat manfaat pada mereka-mereka yang memerlukannya. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada menyebut berkenaan dengan tahun lalu juga berlakunya kes sedemikian kan. Jadi bagaimana? Adakah tertangkap pihak PRM dapat menangkap juga mereka yang menjalankan sindiket sebegini? Sebab kita tahu
Untuk makluman Fariha, sindiket-sindiket ini bijak, dia licik, dia akan menggunakan pihak ketiga untuk memasukkan akaun-akaun kemasukan wang-wang ke dalam akaun-akaun pihak ketiga, dan kita telah mengesan dan kita telah menangkap pihak ketiga tu, tetapi kita masih lagi belum dapat mengesan sindiket utama dia, kepala utama dia yang menjanakan pemikiran untuk menipu mangsa-mangsa ini. InsyaAllah di sinilah ingin pihak polis menasihatkan kepada orang ramai yang ingin membantu dan mangsa-mangsa itu sendiri agar berhati-hati bila didatangi oleh sindiket-sindiket yang mengaku mereka daripada pihak NGO-NGO yang hendak membantu mangsa-mangsa banjir khasnya di negeri Pahang. Datuk Seri juga, mungkin bagaimana tindakan atau pemantauan PDRM sendiri kan, sebab kita negeri Pahang masih lagi dalam keadaan melalui fasa banjir ni kan, sebab ada daerah yang telah pun surut, ada daerah yang masih lagi berdepan dengan banjir ni. Jadi mungkin tak setara dia punya keadaan tu. Melalui pemantauan sedikit sebegini, bagaimana pemantauan dilakukan oleh PDRM sendirilah supaya tidak berlakunya sedikit ini, berluasanya mereka? Ya, jadi untuk makluman pendengar-pendengar MHI pada pagi ini, sindiket-sindiket ini akan mengambil peluang di masa mangsa-mangsa ini dalam keadaan terdesak, memohon bantuan-bantuan. Jadi di situlah mereka akan pergi. Contohnya di negeri Pahang ni, Temeloh dan Maran menjadi daerah yang paling ramai sekali yang terjejas dengan banjir, dan masih lagi ditempatkan di PPS di seluruh di daerah-daerah tersebut. Di sinilah sindiket-sindiket ini akan hantar ulat-ulat dia yang kita panggil ulat-ulat sindiket ini untuk pergi. Khasnya mereka akan permulaan untuk membanci, mengambil maklumat-maklumat pada mangsa-mangsa banjir, berapa kerugiannya. Jadi bila mereka telah tahu yang mangsa ini telah termasuk dalam perangkap mereka, di sinilah mereka akan memain peranan untuk menipu mangsa-mangsa ini untuk membayar certain amount untuk membolehkan mereka mendapat bantuan yang tidak akan kesampaian, Fariha. Setakat ini belum ada lagi laporan yang dilaporkan oleh penduduk tempatan, Datuk? Belum lagi. Di sini pihak polis nak mengingatkan tidak mahu jadi seperti tahun lepas. Mangsa-mangsa dah kena, baru kita orang cakap sedar. Di sini pihak polis Pahang mengambil inisiatif awal untuk mencegah sebelum berlakunya kes-kes penipuan ke atas mangsa-mangsa banjir. Sekiranya mereka menjadi mangsa, Datuk Seri, mungkin ada yang tertanya, adakah kalau misalnya dah bayar RM2,000 kan, dah laburkan duit RM1,000, RM2,000 tu, memang duit tu tak akan dapat balik, Datuk Seri? Tidak akan dapat balik. Kita boleh mengesan di mana akaun pihak ketiga yang dimasukkan. Kita akan dapat menangkap akaun pihak ketiga, tetapi kita tak sukar untuk mengesan dalang utama dalam penipuan ini. Datuk Seri, sedikit nasihat sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton MHI pada pagi ini. Ya, Fariha, pihak polis khasnya Kontijen Pahang, apabila kita melawat mangsa-mangsa banjir, baik mereka di semua daerah-daerah yang terkesan, amat hiba, Fariha, amat hiba, di mana rumah-rumah mereka ditenggelami, habis harta benda mereka, agar tetapi ingin juga pihak polis menasihatkan mangsa-mangsa ini agar berhati-hati dari soal penipuan oleh sindiket-sindiket yang akan turun tak lama lagi. Kita yakin sindiket-sindiket akan turun tak lama lagi, dan saya telah mengarahkan semua pegawai polis saya, OCS Balai, memberikan maklumat-maklumat terbaik dan nasihat-nasihat terbaik kepada mangsa-mangsa banjir, dan juga kita akan memantau NGO yang masuk ke negeri Pahang dengan alasan untuk membantu. Dan disebabkan ada PKP dan PKPB daripada negeri-negeri yang merah ni, kita akan tentukan hanya NGO yang betul-betul ikhlas untuk membantu yang kita benarkan, dan mereka juga mesti merujuk kepada PKOB di pejabat daerah-daerah yang ada di seluruh negeri Pahang. Baik. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian ini. Sedikit mungkin kita boleh iktibar kepada semua, tak mahu lagi berulang kes yang sama seperti tahun lalu. Terima kasih Datuk Seri. Jaga diri Datuk Seri ya.
InsyaAllah. Terima kasih Faria. Ya, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Datuk Seri Abdul Jalil Hassan merupakan Ketua Polis Pahang. Jadi diingatkan kepada semua sekali lagi, mungkin ada dalang dan juga individu yang mengambil kesempatan di atas kesusahan dan kepayahan yang dilalui orang lain.